Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah, usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Tuan-tuan guru, para alim ulama, para asatizah muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala insyaAllah. Dan juga yang dimuliakan Al-Mukarram Tuan Guru Ustaz Tajuddin yang ada pada malam ini, mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala insyaAllah. Saya pun tak tahu, patutnya dah Tuan Guru dah ada, bagilah tahu saya Tuan Guru ada, tak payahlah saya datang. Ini tak bagi tahu, tiba-tiba ada Tuan Guru, saya pula nak bercakap depan ni yang tak selayaknya lah. Bila mana ada orang yang lebih alim, yang lebih tinggi ilmunya, saya nak duduk depan ni. Tetapi oleh kerana tuan-tuan dah panggil, suruh saya bercakap jugalah tuan-tuan. Pertamanya kita memanjatkan rasa syukur terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, kerana dengan limpah kurnia dan inayahnya kita masih lagi diberi kesempatan, masih lagi diberi peluang, kelapangan waktu, kesihatan yang baik, sehingga kita sama-sama dapat melaksanakan tuntutan Allah subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala insyaAllah. Dan juga kita panjatkan kesyukuran yang setinggi-tingginya kerana diperkenankan selama hari ini permohonan kita, permintaan kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, iaitu Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, Engkau sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Ramai orang yang mohon pada Allah, tapi ramai juga yang tak berkesempatan untuk bertemu bulan Ramadan. Seminggu lagi nak Ramadan dipanggil oleh Allah, 3 hari lagi nak Ramadan dipanggil oleh Allah, sehari lagi nak Ramadan dijemput oleh Allah, 1 jam lagi sebelum bersahur dijemput oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kita alhamdulillah syukur kerana Allah Ta'ala perkenankan kita pada hari ini, hari yang ke-6. Walaupun pengusi kata tadi jemaah nampak kurang lah, bukan nampak kurang, memang macam tu lah kan? Macam tu lah dia, mana ada bertambah kan? Iman bertambah, mana nak ada berkurang banyak kan? Mana masjid, mana surau pun kita pergi makin lama makin kurang lah. Saya pun baru balik dari utara, daripada Taiping, daripada Ipoh, baru malam tadi sampai. Sama lah tuan-tuan, dia makin kurang. Malam pertama je orang perempuan sembahyang kat luar, memandangkan jemaah lelaki ni membanjiri masjid macam Masjidil Haram kan. 2 hari lepas tu orang perempuan dah sembahyang kat dalam. Mana pi laki-laki dah dapat rahmat tadi tu.
awaluhu rahmah, kata dia. Awal-awalnya dapat rahmah, dah dapat rahmah, tak payahlah datang lagi. Nak datang buat apa kan? Jadi tuan-tuan jangan heranlah kalau kita beramal ni ikut-ikutan. Sebab itu beramal ni dia suruh berilmu, tuan-tuan. Kalau beramal ikut-ikutan, orang nak buat, kita nak buat, dia akan rasa jemu, tuan-tuan. Dia akan rasa bosan. Macam mana nak istiqamah? Sedangkan amalan ini sebaik-baiknya, kata Nabi, khairul a'malu adwamu'a, yang berkekalan. Tapi macam mana nak kekal? Sebab kita beramal ikut-ikut orang. Ikut-ikut orang ni semua jahanam, tuan-tuan. Nego, tengok orang tu maju menego, kita pun nak menego lah. Orang tu berhenti kerja itu ni pasal nak menego. Tapi sebelum dia berhenti tu, dia dah belajar dah ilmu menego tu. Cuma dia yang tak tahu, kawan ni tak tahu. Dia belajar bab menego ni betul-betul. Dia pun berhenti bekerja, dia pun menego. Majulah dia menego. Kawan pun tengok, aku ingat aku pun nak berhenti lah. Pasal niaga lagi bagus. Tengok si Anu tu baru 3 bulan, naik betul rezeki dia. Kerja makan gaji macam ni, alamak, bertahun dah macam ni. Aku ingat nak berniaga lah. Jangan, kau kerja je lah. Kau tu lah takut. Kau tengok dia tu 3 bulan je berhenti kerja, berniaga. Kau tengok macam mana kan? Tapi dia tak tahu kawan tu dah belajar bab berniaga kan? Dia pun berhenti kerja, berniaga lah. Berniaga terlingkup. Lepas tu baru nak nyesal, silap lah, kalau aku tak berhenti itu pun lagi bagus. Sebab kita ngikut orang, tuan-tuan. Kita suka ngikut orang kan? Jadi tuan-tuan, beramal ni nak ada ilmu, bukan ikut-ikut orang. Kita ni beramal banyaknya ikut-ikut orang, syok sendiri. Semalam ada kawan hantar mesej kat saya, alhamdulillah dah 5 hari dah lulus. Ramadan kali ni 5 hari dah lulus dah. Dia yang ambil pekso, dia yang luluskan. Mana ada tuan-tuan, kita ambil pekso, kita luluskan. Mana ada, tuan-tuan kan? Belum tahu jawapan, tiba-tiba dia dah kata apa, alhamdulillah 5 hari dah lulus. Saya tanya dia, siapa yang ambil pekso? Dah poso dia kata. Dah lulus lah sampai maghrib. Saya kata, tak, siapa nak bagi markah ni? Siapa yang bagi markah? Engkau yang pekso, engkau yang bagi markah. Melampau. Tapi lah zaman-zaman dulu semua macam tu. Waktu saya kat universiti pun macam tu. Keluar je dewan pekso, kawan tanya, macam mana Syekh? Okey. Kalau tak dapat imtiaz pun dia jidan insya-Allah. Semangat dia dengar. Kita dengar pun seronok lah. Tak imtiaz dia jidan, tak cemerlang. Kebat lah kan. Dia tanya kita, entah je lah. Tak tahulah, ada rezeki lulus, tak ada rezeki nak macam mana kan. Jawab dah. Takkan tak masuk lah, tapi tak ingat. Dia kata, ana baca satu kitab Syekh, semua ana jawab. Patutlah 10 like kertas dia bagi tak cukup entah. Dah ana jawab semua kan. Pada soalan tu, soalan dia senang. Dia tanya halal ke haram, itu dia nak. Dia tak nak dalil, dia tak nak syarah, semua dia tak nak. Dia tanya halal ke haram. Tapi budak universiti takkan nak jawab itu kan. Koman lah, soalan punya panjang, kertas jawapan 10 like, jawab halal ke haram, haram. Sah ke batal, sah kan. Lepas tu tidur masa 3 jam, jawab 10 minit, tidur 2 jam 50 minit. Berkejut dekat pensyarah. Khalas saja. Baik kan. Dia jawab 10 like tak cukup, tambah lagi, panggil doktor tak lah. Nak apa lagi ni? Tambah kertas. Wish, macam budak ni jawab. Doktor tengok soalan, dia ni bodoh ni. Dia bukan kata budak tu cerdik, dia tepuk belakang tu, bodoh dia ni kan. Apa pula minta soalan, kertas selai pun tak habis ni kalau aku jawab kan. Jawablah, semua dia jawab. Yang doktor tak tanya tu pun jawab. Doktor tak minta dalil pun dia bagi ke dalil. Doktor tak minta tarjih pun dia bagi ke tarjih.
Tak minta pendapat ulama, dia sebut Syafi'i, Hanafi, Maliki, semua dia sebut. Dalam kepala otak dah hafal. Tulislah. Besok keluar Rizal, 4 bulan kemudian, tengok-tengok dhaif jiddan. Ingat-ingat imtiaz, rupa dhaif jiddan. Kan 5/100. Lepas tu dia salahkan doktor. Aku pelik lah doktor ni, dah jawab pun doktor ni faham ke tak? Doktor kata aku faham, kau yang tak faham. Nampak tak? Kita macam tu lah. Ni puasa ni dah alhamdulillah dah kan. Harap Tuhan terima lah. Tak payah duk kata lah lulus tak lulus. Puasa kita ni, kita harap-harap Tuhan terima kan. Jangan confident sangat kan. Sebab kita ni puasa tak makan tak minum ya. Yang lain macam biasa, mata melilau macam biasa. Pergi bazar tu pukul 5 sampai pukul 6, sejam tu melilau je mata kan. Tu tolak punya tolak, berhutang rupanya. Tu yang mata, yang telinga lagi, yang mulut lagi, tolak semua-semua tu. Tengok-tengok tak ada apa kan. Sebab itu Nabi kata berapa ramai yang puasa cuma dapat lapar dan dahaga je. Sebab kita perasan macam kita ni okey kan. Yang nak nilai siapa? Allah Ta'ala, bukan kita sebenarnya. Sebab itu Nabi kata dalam sebuah hadis, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalukum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Yang Tuhan nak tengok, dia kata hati dan juga amal perbuatan kamu. Apakah kamu buat ini kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, khalis semata-mata kerana Allah, ataupun kerana manusia kamu buat, kerana makhluk. Kamu nak beribadat ni pasal apa? Kerana semua orang beribadat, kamu ibadat lah. Semua orang bangkit tarawih, kita pun datanglah tarawih. Sini alhamdulillah lah, ada buat 8, ada buat 20. Ya terserah lah. 28 tu tak persoalan pun. Sebenarnya yang persoalannya istiqamah. Kalau 8 ya istiqamah, kalau 20 ya istiqamah. Kalau 8 minggu ni je datang, lepas tu tak muncul-muncul, tak jadi juga. 20 hari ni datang, besok tak, lusa tak, tulat lah kali ujung nak raya suruh sampai pula lah. Tak jadi apa juga tuan-tuan kan? Yang penting istiqamah. Jadi tuan-tuan, amalan yang kita buat ni sebenarnya yang Tuhan nak pertama sekali ikhlas lah. Yang keduanya tuan-tuan, sempurna amal ibadat yang kita buat. Jangan asal buat. Dalam ibadat ada hukum halal haram, ada sah batal, ada makruh, ada sunat, ada adab. Semuanya ada syarat tuan-tuan. Jadi ibadat ni dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bukan hanya berdasarkan sah atau batal. Tuan-tuan sembahyang tak pakai baju, pakai kain plekat je selai atas pusat ikat kain, sah tak sembahyang? Saya tak pakai baju tuan, yang penting tutup aurat. Sah tak? Dari sudut hukum syarak memanglah sah tuan-tuan. Adab kita dengan Allah mana tuan-tuan? Kita dengan manusia pun berakhlak, kita manusia pun beradab tuan-tuan. Kalau kita dengan makhluk sendiri pun ada adabnya, berakhlak kita, pakai macam mana, nak ngadap orang ni pakai apa, semua ada kan. Tiba-tiba ngadap Allah Subhanahu wa ta'ala, kita buat sambil lewa je tuan-tuan. Alah, yang penting sah, yang penting tutup aurat. Kan? Memang. Tapi adabnya mana tuan-tuan? Akhlaknya mana? Bercakap dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita nak minta dengan Allah tapi tak ada adab. Mengharapkan dikabulkan permohonan kita, tetapi kita sendiri tidak beradab dengan Allah. Sebab itu tuan-tuan, bertahun kita beramal ibadat ni tuan-tuan. Puluhan tahun kita beramal ibadat, bukan sikit-sikitnya ibadat, dengan zikirnya, dengan Qurannya, dengan semayangnya, dengan puasanya, dengan ibadat umrah, haji dan semuanya ibadat ni tuan-tuan. Tapi tuan-tuan, tidak dapat membersihkan seketul hati yang ada dalam tubuh kita ni. Tak dapat tuan-tuan. Semayang banyak, semua banyak, dengki pun banyak juga. Semayang banyak, semua banyak, mengumpat jalan terus.
Alhamdulillah, ibadat yang kita buat sekian lama, minta macam-macam doa pada Allah. Lepas-lepas buka, siap-siap sumbat api neraka kat mulut. Siang hari boleh tahan, lepas buka sumbat hak tu dulu. Tak ada kesan juga tuan-tuan. Allahu Akbar. Alat pembersih memang dah ada. Alat pembersih memang dah ada jenama tuan-tuan. Jenama paling top tuan-tuan. Ni alat-alat ni Tuhan kata aku bagi sediakan untuk nak membersihkan yang namanya seketul hati, qalbun. Ni alat dia. Jadi ada cara guna alat ni. Cara dia apa? Pertama cara dia ialah kau mesti ada ilmu dulu bagaimana nak gunakan alat ni. Satu. Yang kedua kau mesti istiqamah menggunakan alat ni. Alat yang aku sediakan ni untuk nak cuci namanya qalbun, yang namanya hati itu. Jadi alat semua dah ada dah. Cumanya aku nak engkau ada ilmu dalam menggunakan alat-alat ini. Tapi sayangnya tuan-tuan, kita tahu alat ni semua ada jenama, kita ilmu tak ada bagaimana nak gunakan alat ni. Umpama macam makan ubat lah. Ubat dah memang baik dah tuan-tuan. Tapi cara makan ubat itu, waktu makan ubat, bagaimana kaedah makan, yang tu kita tak belajar. Kita dengar-dengar ada satu ubat ni harga dia RM500. Kawan tu kata baru ni saya punya kawan nak potong kaki tau. Cing manis. Dia makan ubat ni 3 biji je saya. Tak jadi potong. Kita dengar ubat macam tu, tapi harga RM500, agak-agak nak beli tak? Pada kaki kena potong. Confirm lah tuan-tuan nak beli ubat tu. Siapa jual? Siapa jual? Tanya dulu siapa jual. Adalah orang ni jual. Kat mana dia? Ada nombor telefon dia tak? Kalau kabut kita nak nombor telefon, tapi mahal saya, 300, 500, 3 biji. Tak kisahlah mahal daripada kaki nak potong. Kita pun bagi nombor telefon orang ni. Tapi dia kata si Anu pun ada jual, ambil dekat dia juga. Ya kau? Dia makan 3 biji yang dia kata tak jadi potong. Doktor dah nak potong lah kata dia. Tak jadi makan ubat tu. Cuma dia tak terangkan makan ubat tu bila, macam mana cara dia. Yang dia tahu kawan tu kaki tak potong, makan ubat tu 3 biji. Waktu orang tu beli ubat tu dekat pemilik asal dia itu, orang tu cakap, tuan makan ubat ni lepas makan tau, makan dia waktu malam aja. Nak tidur tu makan. Dia bukan makan betul-betul, makan selang seminggu kata dia. Minggu ni makan, minggu depan sekali gitu, seminggu tu makan 12 biji, minggu sekali makan sebiji lagi. InsyaAllah tuan, kaki insyaAllah lah, kalau diizinkan Allah tak kena potong. Tu cara dia lah. Kawan tu buat macam tu, tak jadilah potong. Alhamdulillah dengan izin Allah tak jadi potong kan. Kawan ni tadi pergi beli, tapi orang tu tak ajar dia betul-betul, tak cakap kan. Dia tak cakap kawan tu makan macam tu. Dia kata kawan aku itu 3 biji tak jadi potong. Dia beli lah 500. Hari ni makan, besok makan, lusa makan. 3 hari betul-betul makan pasal nak elok cepat ni. Jangan kena potong kaki. Tak dan 3 hari ubat habis, dia pun kaki nak potong. Bohong dia orang ni kata ni. Dah mengambilkan duit 500 tak jadi apa. Tetap kena potong. Tapi dia takutnya kawan tak potong. Tahulah kau dia makan ubat apa tu kau, aku makan kena kat potong. Tanyalah dia, hari tu kau makan ubat tu macam mana? Yalah, aku makan lah, nak elok dia tu 3 hari betul-betul aku makan. Pagi je aku makan, pagi je aku makan, pagi aku makan betul-betul. Habis 3 hari kaki kena potong. Dia kata kau silap. Maksud? Dia bukan macam tu makannya. Habis tu dia selang seminggu makan dia waktu nak tidur. Apa tak cakap, aku ingat dia makan hari-hari, tapi dah kena potong. Tak apalah kata, dah kena potong. Nampak tak? Sebab itu tuan-tuan beramal ni dia dah ada ilmu, bukan syok sendiri tau. Amalan ini tuan-tuan jangan asal buat. Orang buat kita buat, orang buat kita buat, akhirnya kita menyampah tuan-tuan. Kita rasa jemu, rasa penat tuan-tuan.
Bila dah penat, dia jadi malas. Bila dah malas, tu yang tak datang tu. And dia tak rasa seronok ibadat tu sebab dia buat ikut-ikut orang. Dia tak ada rasa apa, tuan-tuan. Kan? Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat, ibadat ini kena ada ilmu. Ibadat ini kena istiqamah buat betul-betul. And kita tak ada ilmu, tuan-tuan, saya tengok sembahyang tarawih alhamdulillah, tapi taklah sepenuh macam dulu-dulu lah. Masa Covid dulu ni sungguh nak sembahyang, tuan. Tu saya heran manusia ni kan. Masa ada SOP hari tu, diregar je pintu pagar tu. Orang nak ibadat tak bagi, kau tanggung dah dosa kita orang ni besok. Kita pun risau nak tanggung dosa dia kan. Mampus kita tanggung dosa dia ni kan. Ramai pula tu. Bukan seorang tu. Macam nak datang sungguh lah nak beriman ibadat tu. Masa ada SOP tu lah masa tu. Dimakinya imam, dia makinya pengusi surau masjid ni, semua kena maki lu. Tak cukup maki tu, dia WhatsApp pula lah. Tak cukup WhatsApp, dalam Facebook pun tulis ke apa punya surau masjid ni menghalang orang nak beribadat. Akhirnya tanggung lah. Hari Jumaat pukul 11.30 dah tunggu pintu pagar. Kita tak bagi nanti lu tuan, belum 12.30. Kita orang nak iktikaf lah. Kita orang nak untung. Oh semangat kan. Lah ni masjid surau dah buka dah. Pukul apa datang? Azan baru sampai. Kita pun tanya, lambat sampai tuan? Dah tak ada SOP. Itu je jawab. Itu je jawab. Memang kepala bana sungguh. Tu tak sebab ni semua minta maaf cakap lah, kadang-kadang ni sifat munafik tu ada dalam diri tu kan. Tak bagi masuk, bersungguh nak masuk, bagi masuk, haram tak nak masuk. Sebab saya pun pernah kena tuan, dimaki kat orang. Ni ustaz ni pun besok samalah, tanggung lah besok dosa kita orang. Pasal apa aku nak tanggung? Tak bagi orang masuk, bukan aku tak bagi, ni SOP. Kita takut Tuhan, jangan takut SOP. Semangat. Hari ni haram dah, tak ada SOP. Cuma scan Mas Sejahtera je kan. Bawa sejadah pakai mask. Kau masuk lah berapa lama kau nak masuk dalam ni. Masjid pun dah buka dah, pintu depan belakang buka dah. Haram tak nak masuk kan. Tuhan kata ni lah dia. So itu Tuhan bila besok mati nak minta balik pun dia tak bagi tu. Dia tak percaya kat kita. Minta balik dia tak percaya tu. Minta lewat sikit dia tak percaya. Laula akhartani ila ajalin qarib fa saddaqa wa akum minas salihin. Kan Tuhan boleh sikit-sikit bagi aku sedetik je. Darbatun minan nar, macam satu petik kan. Tuhan kata kau nak buat apa? Aku nak bersedekah lah. Nak sedekah, nak beramal salih lah. Takkan cukup waktu tu. Jadilah dapat menyatu cukup lah. Tuhan kata apa? Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Dah lah, dia kata ini semua pembohong ni. Besok aku bagi, haram tak buat. 60 tahun aku bagi dulu, tak buat pun. Nak satu darbatu minan nar, petikkan api. Nampak ngak pembohong tu Tuhan tak bagi tu. Kita hari ni masjid surau alhamdulillah dah boleh sembahyang rapat lagi dah sekarang dah kan, dah boleh rapat dah. Itu pun tak nak rapat, suruh orang pula dah ke depan lah, rapat lah saya. Tak apalah, ke depan lah, sempit. Hari tu kau yang melalak nak rapat ni. Apa sembahyang berjemaah jauh-jauh ni tak ada fadilat langsung ni, tak ada kelebihan main jauh-jauh. Sunnah Nabi rapat. Yalah, mohonlah kita ya Allah, bila lah dapat rapat ni kau rapat, kalau hati-hati kami ni ya Allah. Makbul kat Tuhan. Hari ni suruh rapat, dia pula nolak. Rapatlah sah, apa dah? Tak apalah, sempit lah. Kita dah biasa jarak. Tu saya kata kepala bana dia orang ni. Memang dia orang ni perangai lagu tu. Masa suruh rapat tak nak rapat, masa nak orang suruh jarangkan, renggangkan. Kita dah jauh daripada Tuhan. Apa sahaja jarang-jarang, sunnah Nabi rapat, semua keluar dalil. Hari ni dah boleh rapat, dah boleh rapat dah mayang macam biasa lah. Normal lah macam biasa kan. Tak nak rapat tuan. Saya perhati je, pasal tu saya sembahyang belakang tadi tu.
Saya nak tengok lah telatah orang. Tengok. Kan? Lepas tu saya nak tengok tadi. Nak tengok siapa yang balik ni. Lepas tarawih ni kan siapa yang balik. Tak ada. Tapi kita sangka baik lah. Mungkin dia balik nak pergi kerja kot. Adalah kerja dia tu kan. Ramai yang pergi kerja tu. Tak tahulah. Kan? Lepas tarawih je bangkit balik. Tahu ada tazkirah. Tiap-tiap malam bagi tahu ada tazkirah. Ada tazkirah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Meloncat terus. Nasib baik tak 20. Ada satu masjid saya pergi 20 rakaat dia buat. 20. Masuk 8 tinggal satu saf suku je. Itu pun Bangla dengan Pakistan je. Melayu 3 orang je. Imam seorang, Bilal seorang, Syak seorang. Bangla tu pun tengok kan. Teruk sungguh orang Melayu. Gitu. Lepas ni kita jadi imam lah. 3 orang ni orang Melayu. Yang lain semua Bangla. Nasib baiklah Bangla tu faham cakap Melayu. Dia tunggu juga atas kirah. Dia kata, faham lah? Saya sudah lama sini mah. Oh sudah lama, patutlah faham, kau tunggulah. Dia pun dengan apa dia orang semua balik? Sebab dia sudah khatam lah. Dia sudah khatam dah habis. Apa nak jadi? Tengok tadi, tengok. Dah tahu ada tazkirah, balik. Sedangkan nuntut ilmu, duduk dalam majlis ilmu ni, duduk taman-taman syurga. Duduk majlis ilmu ni, nuntut ilmu ni, duduk disuntut, tuan. Tadi itu sembahyang sunat tarawih, tuan-tuan, kan? Mana lebih besar? Tarawih dengan majlis ilmu ni. Daish. Tarawih bersungguh, majlis ilmu balik. Kan? Dalam bab ibadat, tak apalah, janji dah tarawih cukup. Kan? Okeylah tu daripada tak buat langsung. Bab makan dia tak boleh. Kalau bagi kambing dengan kangkung, ni elok kambing, ni kangkung. Tapi kangkung tu depan dia, kambing tu sebelah depan dia. Dia dulangan dalam talam tu. Dia buat bulat tu. Kat dia tu kangkung. And yang sebelah sana tu kambing. Alamak, nampak macam sikit dengan kambing tu. Ni sementara sampai kat aku licin ni kan. Apa nak buat? Tapi sunnah Nabi ambil yang depan dulu. Memanglah sunnah saya. Kalau dah habis kan, apa sunnahnya? Pandai. Bab melantak, bab makan, tak ada sunnahnya tuan-tuan. Di pulunnya. Bab beramal ni je. Bab beramal ni memang tak kira lah tuan. Allahu Akbar. Tapi bukan surau ni lah, tempat lain lah. Tapi sama je. Memang puak ni pada dulu macam tu. Bukan baru saya ngajar surau ni. Bukan daripada surau ni kecil dulu, daripada surau ni buruk macam nak roboh dulu. Belah situ kan. Ni dah jadi macam Masjid Nabawi lah. Mana Haji Din? Tak ada Haji Din mana? Haji Din dah bersungguh buat tu kan. Ni pengusi ni. Orang-orang yang teko-teko kuat lah yang buat tu kan. Nak bagi besar, nak bagi selesa kan. Dah besar, haram tak datang. Bukan baru ni saya ngajar. Daripada masjid ni macam nak untuh dulu. Depan tu semua tak ada tu. Tapi ni kira alhamdulillah lah, ramai agak yang tunggu lah kan. Tunggu memang nak kena bahan je lah. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat, ibadat elok-elok lah. Jangan, tak apa banyak-banyak sebenarnya. Kita kena istiqamah, pertingkatkan kualiti ibadah. Kalau baca Quran, baca betul-betul, sebut elok-elok, berzikir sebut elok-elok, semayang elok-elok, macam tadi tertib ya. Imam rukuk baru kita rukuk, imam sujud baru kita. Ini imam tak ada rukuk, dia dah potong imam dulu. Imam baru Allah, zoom, dia dah turun. Imam belum kepala letak kat dahi, kat lantai, dia dah dulu. Imam belum bangkit, dia dah bangun dulu. Tengok-tengok imam tengah mencangkung, dia dah tegak lah. Lambat dah imam ni. Itu besok dia tanyalah, Ustaz, Tuan Guru apa hukumnya kita mendahului imam? Tuan Guru jawab. Tuan Guru besok jawab lah kan. Besok dia jawab kan, besok kan. Tuan Guru akan jawab dah besok soalan. Saya tanya tuan-tuan. Dah tahu dah rukuk ni, imam rukuk sempurna baru kita turun. Imam sempurna sujud, tamakninah baru kita turun. Ini tak dan imam tu turun, kita dah pacak dahi dah ke lantai. Siapa imam, siapa makmum? Kan?
Macam tadi kan sesuai lah, imam baca pun sedap, kita pun selesa semayang. Selesa lah semayang surah ni, sebab aircon sejuk, tak cukup aircon pasang kipas kan. Apa nak, surah ni memang dahsyat lah sekarang kan. Aircon sejuk, tadi cuma tak sejuk pasal ramai lah. Biasa sejuk, kapet pun sejuk, sebab orang tak ada. Tadi tu kira penuh lah, pasal tu tak apa nak sejuk sangat lah, aircon tak apa nak sejuk. Saya kata tak servis kot aircon, lepas tu tengok-tengok penuh, patut tak sejuk ramai kan. Biasa datang 30 orang, aircon pun 15 kan, mana kapet tak sejuk, kaki pun beku. Jadi itu tuan dah, jadi tak lama-lama, setengah jam je tazkirah cukup tu, tuan-tuan nak tadarus kan. Saya pun bukan larat sangat, setiap malam kuliah, setiap malam bagi tazkirah, orang pun macam tu kan. Tazkirah orang pun macam tu kan. Dia kata ustaz tak bagi tazkirah buat orang marah je. Memang nak bagi orang marah, bukan nak bagi tuan-tuan tidur kan. Setiap malam ustaz-ustaz tuan-tuan, daripada Batu Kura Tuan Guru datang. Kalau besok kat sini, duha kat sini, kalau besok duha 30 orang, baik Tuan Guru tak datang lah. Batu Kura ingat dekat, ingat dekat, jauh, 30 orang yang datang. Tuan-tuan bayangkan, orang belum, Tuan Guru datang hantar ilmu, kita pergi lari, tak nak datang. Karut sungguh kan. Karut lah tuan-tuan. Tuan Guru datang dia jauh, bawa kitab, ajar, kita tak ada kan. Jadi tuan-tuan besok duha datang ramai-ramai. Besok Ustaz sibuk kan, esok Sabtu macam-macam hal kan. Sekejap lah duha je, bukan lama pun, sejam kan. Ajak anak bini semua datang, penuh besok. Barulah tak malu Tuan Guru balik Batu Kura, kok dia orang tanya macam mana Tuan Guru, Syah Alam okey kau, berlempah. Tempat kita tak macam tu. Barulah seronok ni, macam mana Tuan Guru, tak ada orang. Ish, berasa malu. Tak ada orang, tak ada orang kata dia. 30 orang dah lah kot, lagi banyak tiang pada orang. Seorang satu tiang yang dah. Malu datang dia jauh, orang tajuk je tu kan. Jadi tu macam saya pergi Taiping lah kan. Bila datang-datang tu orang Taiping penuh, balik tu seronok kan. Orang tanya macam mana Ustaz Taiping okay lah, penuh lah masjid, alhamdulillah. Seronok nak cerita. Kok pergi Taiping 10 orang, balik sini orang tanya macam mana Taiping Ustaz, 10 orang, baik tak pergilah Ustaz, 10 kat sini lagi ramai kan. Jadi tuan-tuan besok ramai kalah insya-Allah. Jadi tuan-tuan cukuplah takat tu hari pada 10.30. Saya sebenarnya tuan-tuan bila ada Tuan Guru tadi, sepatutnya Tuan Guru lah yang cakap, bukan saya tuan-tuan kan. Tapi dah tuan-tuan panggil, saya datang lah. InsyaAllah kita jumpa lagi lepas raya nantilah insyaAllah. Lepas raya tu tak tahulah lepas raya puasa ke, lepas raya haji ke. Malaysia ni banyak raya. Lepas Bali pun raya, Cina pun raya, Christmas pun kita raya, tak tahulah banyak sangat raya kan. Jadi macam biasalah kat luar tu tuan-tuan, siapa nak tengok madu Yaman ke, apa habatus sauda ke, tuan-tuan tengoklah ya. Ada jus kurma ajwa, macam-macam lah, dan minyak wangi Raudhah Madinah. Tuan jangan beli dulu, tuan ambil baru dulu, Piramli suruh kat luar. Dan siapa nak berinfak, tamu infak pun ada di luar sana, atas meja tu nanti insya-Allah. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khashiyan zakirin syakirin. Allahumma zidni bil hilmi wa akrimna bit taqwa min al-afiyah. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.